you cannot go on. You feel so lost and that you're so alone. All you see is night and darkness all around. You feel so helpless, you can't see which way to go. Don't despair and never lose hope, 'cause Allah is always by your side. Inshallah, 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 you'll find your way. Inshallah, 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 you'll find your way. Every time you commit one more mistake, you feel you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang diberkati Allah ini, dapat lagi sama-sama kita berada di dalam rumah Allah ini dan menyambung pengajian kitab bimbingan mukmin. Mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah taala. Malam ini kita masih lagi menyambung tajuk bab halal dan haram. Kitab bimbingan mukmin, tajuk bab halal dan haram. Sambungan malam ni benda halal dan pembahagiannya. Jadi Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dia menyebut benda yang halal dan pembahagiannya. Benda yang halal ini ada dua bahagian. Benda yang halal ini ada dua bahagian. Hal ni kita dah bincang pada kuliah yang lepas lah. Malam ni nak sambung bahagian pertama. Imam Al-Ghazali sebut benda yang halal ada dua bahagian. Yang pertama, sesuatu harta itu apa namanya, begitu juga benda yang haram. Benda yang haram ada dua bahagian. Yang pertama, sesuatu benda yang haram kerana zat benda itu. Satu, benda yang haram. Yang halal ni banyak umum lah, halal umum. Kita ambil yang haram, lain pada yang haram halal juga. Jadi yang haram itu dua bahagian. Yang pertama, yang haram kerana zat dia itu haram. Arak haram, khinzir, daging babi haram. Zat dia itu haram. Zat dia itu haram. Baik. Yang kedua, sesuatu harta itu dianggap haram dengan sebab hak lain. Dia asal zat dia tak haram, tapi dia jadi haram kerana benda lain, benda yang mendatang. Contohnya, harta yang diperolehi daripada jalan yang haram. Duit wang ringgit itu tidak haram, tapi diperolehi daripada cara yang haram, merompak, berjudi, tipu, maka wang ringgit itu haram. Nampak tak? Nasi aku kata nasi. Nasi ke buah ke apa, nasi itu halal, tapi curi orang. Tak pergi curi kat kedai mana kau curi. Tak. Zat nasi itu asalnya halal, tapi oleh kerana diperolehi daripada cara yang haram, curi, maka nasi jadi haram. Maka haram di sini bukan kerana zat itu haram, kerana benda lain, iaitu diperolehi daripada hasil yang haram. Nampak tak? Jadi sebab itu Imam Al-Ghazali dia sebut benda haram ada dua. Yang pertama, haram pada zat. Zat tu haram sini. Contoh tadilah arak, babi dan sebagainya. Yang kedua, benda tu asalnya baik, asalnya halal, tapi jadi haram disebabkan diperolehi daripada cara-cara yang lain, jalan yang tak betul. Faham dua bahagian. Baik, malam ni sambung bahagian pertama. Bahagian pertama, qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bi fi darain. Kata pengarang rahimahullah taala, bahagian pertama, ada benda yang
diharamkan kerana zatnya sendiri atau dirinya sendiri, seperti arak, khamr, babi dan lain-lain. Ini yang pertama, bahagian pertama ni, zat dia tu haram lah. Arak, zat tu haram lah. Tak kira mabuk tak mabuk pun, zat dia haram. Bukan kata dia mabuk pun haram, tak mabuk tak haram, tak, haram terus zat. Persoalan di atas dapat dihuraikan dengan segala sesuatu yang ada di permukaan atau di dalam bumi ini tidak akan terkeluar dari 3 jenis, iaitu sama ada ianya dari jenis galian, makdain, seperti garam, tanah liat, minyak dan sebagainya, atau dari jenis tanaman nabati, atau dari jenis binatang hayawani. Baik, Imam Ghazali kata untuk huraian detail, nak kenal benda itu halal ke haram. Tak, benda yang ada di muka bumi, kata Imam Al-Ghazali, setiap benda yang ada di muka bumi ni ada 3 kategori. Yang pertama dia panggil ma'dan, benda-benda yang ada dalam bumi, tanah, garam, galian, hak ada bumi lah. Korek keluar minyak tu ma'dan, galian juga tu. Segala benda yang ada di perut bumi, dalam tanah tu, dalam bumi, dalam perut bumi, itu dipanggil ma'dan. Itu kategori pertama, benda yang pertama. Kita nak sebut, nak bagi bahagian ni baru kita bicara hukum dia. Yang kedua, tumbuhan, benda yang ada di permukaan bumi, hak jenis tumbuhan, tumbuh-tumbuhan. Sayur-sayuran, pokok sebagainya, itu tumbuh-tumbuhan. Yang ketiga, binatang. Binatang. Jadi 3 perkara ni ada depan mata kita. Depan mata kita ada. Yang pertama, yang jenis tumbuhan, hak jenis haiwan, lepas tu hak madan, hak dari perut bumi. Baik, kemudian kita pergi satu-satu, halal ke haram pun. Yang pertama, ma'dan, jenis galian. Kata Imam Al-Ghazali, galian adalah merupakan bahagian dalam bumi atau segala sesuatu yang dikeluarkan dari bumi, dan ianya adalah sebagai benda mati. Benda-benda ini tidak diharamkan memakannya kecuali kalau ia yang membahayakan tubuh atau jiwa orang yang memakannya, baik yang membahayakan itu keseluruhan benda atau sebahagian dari apa-apa yang ada di dalam benda itu yang mengalir mengikut aliran darah sehingga meracuninya. Baik, kata Imam Al-Ghazali, yang pertama ma'dan, galian yang duduk dalam perut bumi. Korek tanah, korek ada lagi bintimah, mungkin jepun emas, apa lagi, jepun minyak, macam-macam lah dalam perut bumi itu. Baik, asal hukum benda perut bumi ni tak halal dengan syarat tidak memudaratkan. Dah tanah boleh makan tak boleh makan, pasal kalau makan mudarat tak boleh. Kalau boleh makan tanah tu boleh proses buat kuih, boleh makan. Tapi tak jadilah. Kalau makan mudarat, dua mudarat tak boleh, diharam. Jadi kaedah dia al-aslu fil asya' ibah. Kaedah yang dipakai oleh ulama-ulama dalam fiqh, qawaid fiqhiyah, al-aslu fil asya' ibah, asal sesuatu perkara itu harus selagi tidak ada dalil yang mengharamkan. Jumpa barang baru di tanah, boleh makan tak? Tak boleh makan. Tak boleh. Mudarat tak boleh. Tapi kalau nak boleh makan boleh. Tak, kalau tak memudaratkan. Sebab itu Imam Ghazali kata asal hukumnya halal, melainkan dia memudaratkan tubuh badan, makanya dia haram. Al-asl fil asya' ibah, asal sesuatu perkara itu harus. Tapi datang kaedah yang lain, kaedah yang daripada hadis Nabi, la darara wa la dirara, tak boleh memudaratkan diri sendiri, tak boleh memudaratkan orang lain. Jadi kalau makan tanah jadi mudarat, jadi haram. Haram tu bukan tanah tu haram, kerana memudaratkan. Nampak tak? Itu hukum dia. Jangankan galian, sedangkan roti itu jika membahayakan bagi seseorang apabila dimakan, maka roti itu hukumnya haram untuk dimakan oleh orang itu. Usahakan kata galian, kata Imam Al-Ghazali, roti ni, roti betulan kita makan,
Roti asal dia halal, dah berbulan. Bila makan sakit tak? Bila makan sakit perut, sakit berat sebagainya, jadi haram. Pasal haram sebab memudaratkan. Nampak tak? Asal dia halal, tapi bila memudaratkan, roti pun jadi haram. Begitu juga lumpur atau tanah liat, andai kata ada manusia yang biasa memakannya, maka tidaklah ia menjadi haram. Jadi hukum haram itu hanyalah sekiranya ia membawa bahaya atau memudaratkan saja. Jadi barang-barang galian ni bila memudaratkan jadi haram. Cuma kebanyakan barang galian ni memang orang tak makan. Bila makan mudarat, maka haram tadi sebab apa? Sebab mudarat. Kalau tanah ni boleh buat kuih, campur dengan apa benda baik jadi kuih, halal makan. Ada dengan syarat tak ada najis lah. Ada najis haram kena najis. Nampak tak? Tapi oleh kerana kita tak makan, dia pasal memudaratkan, maka tak boleh makan lah. Faham gitu. Baik. Selesai kita yang pertama, ma'dan, hak jenis benda-benda yang duduk dalam perut bumi. Yang kedua, jenis tanaman. Dari jenis benda ini tidak ada sama sekali yang diharamkan kepada kita untuk memakannya, melainkan benda yang memabukkan, menghilang akal, memusnahkan kehidupan atau merosakkan kesihatan. Imam Ghazali kata hak jenis tumbuhan, semua tumbuhan pun halal belaka, melainkan hak jenis memabukkan. Makan dia jadi mabuk, jadi haram. Daun ketum, makan daun ketum, tak makan sikit mabuk atau mabuk, mabuk makan banyak mabuk, haram makan. Haram tu bukan kena beda haram, kerana memabukkan. Nampak tak? Tapi kalau buah anggur pulang buah arak, tak? Bila jadi arak haram, walaupun sikit haram juga, sebab dia dah nama arak, bukan nama buah anggur. Buah anggur halal, bila sebut dia arak jadi haram. Faham tak? Walaupun anda orang kata saya mami sebelah tak apa, tak mabuk, haram juga. Usahakan sebelah setitik pun haram, sebab arak ni jelas berdasarkan nas haram. Nampak tak? Ada pun tumbuhan-tumbuhan, segala jenis tumbuhan halal belaka, melainkan yang memudaratkan. Faham kaedah dia al-aslu fil asya' ibah. Pakai kaedah yang sama. Asal sesuatu perkara itu harus, selagi tidak ada dalil yang mengharamkan, selagi tak mengundang perkara-perkara yang diharam, seperti memabukkan ataupun menghilang akal, memusnahkan kehidupan, merosakkan kesihatan, baru jadi haram. Faham tentang yang menghilangkan akal, itu ialah seperti bius, arak dan benda-benda lain yang memabukkan. Jadi kalau ada tumbuhan ni, kalau makan dia dimabuk, haram makan. Nampak tak? Tumbuhan kalau ada lah, memang ada pun. Ada tumbuhan yang ada makan dia mabuk, haram makan. Pasal apa? Kerana mabuk, kerana memabukkan. Tumbuhan beracun, makan mati, haram. Pasal beracun, memudaratkan. Benda yang memusnahkan kehidupan ialah seperti racun dan sebagainya. Tumbuhan tu ada racun, haram makan, disebabkan racun. Dan yang merosakkan kesihatan ialah seperti ubat-ubatan yang tidak sesuai untuk diambil, melainkan pada waktu dan keadaan tertentu, dan demikian seterusnya. Tumbuhan ni kalau beli ubat, tapi kalau banyak jadi bahaya, jadi haram juga ambil banyak. Dadah tu dadah tu haram ke halal? Dadah tu halal, haram ke halal? Ke halam? Halam Ustaz, halam. Halal ke haram dadah lah. Ubat hospital tu ada dadah tu. Ubat hospital tu ada dadah. Dadah ni tuan-tuan, bila sedikit yang doktor kata tak memudaratkan, umpama buat hospital tu halal, tapi dah makan banyak jadi mabuk, jadi memudaratkan, jadi haram. Doktor kata awak makan pil ni makan sebiji je, yang lebih makan 10 biji, mabuk terus, haram. Pasal haram kerana memudaratkan. Pasal apa makan banyak? Sebiji je. Tengok tak? Dadah tu bukan najis, cuma dia jadi haram bila memudaratkan.
Kalau kita pikul dadah, atas belakang ni dadah 1 kilogram heroin. Jumpa kat kerajaan mampu ya, lantai sampai mati. Nak cerita dadah ni bukan najis. Kita sembahyang Allahu Akbar sembahyang, walaupun dalam poket kita ni penuh poket ni 1 kilo dadah heroin, dadah sah sembahyang kita. Nampak tak? Ada 10 kilo sah lagi, pasal dadah bukan najis. Dah haram tak? Ya, haram apabila memudaratkan. Sikit hak dalam ubat tu halal pasal memberi manfaat. Banyak memudaratkan haram. Nampak tak? Beza dengan arak. Arak ni tuan-tuan najis, haram dan najis. Setitik arak kena pakai yang kita, tak sah sembahyang. Nampak tak? Tak sah sembahyang arak tu. Usahakan banyak, sebotol. Ni sebotol ni arak. Malah tak sah, sikit pun tak sah dah sembahyang. Tak minum, masuk poket je. Allah, adalah botol biar dalam poket ni. Tak sah sembahyang. Pasal arak tu najis. Nampak tak? Najis betul arak tu. Dadah tak najis. Cuma kita hari ni silap. Hak tain dadah, jauhi najis dadah besar. Saimbok. Betul lah dadah tu bila lebih banyak jadi haram, tak betul lah, tak, kita tak nafikan mudarat dia besar, jadi najis dadah mudarat besar, tak nafikan, memang haram pun bila sampai tahap tu ada, tapi hukumnya bukan najis. Nampak tak? Jauhi najis dadah, dia bukan najis. Arak najis, tapi ada kat sembok, jauhi arak, tak ada pula. Kilang terbesar mana? Kilang arak besar lagi. Indonesia kita ni, di Asia lah kilang terbesar arak, Masya Allah. Padahal tu setitik najis je. Baik, sambung sikit lagi. Jadi secara ringkasnya semua itu diharamkan kerana ada bahaya yang timbul akibat dari benda ini itu. Jadi tumbuhan ni kalau dia memabukkan maka diharam. Haram tu pasal apa? Kerana dia memabukkan. Sikit tak apa, sikit tak apa pula ubat dia. Pasal dia bukan najis, cuma dia haram disebabkan memabukkan. Baik. Ini dikecualikan untuk arak. Dan ini yang kata apa namanya tumbuhan tadi, yang dia ubat tadi, dadah seumpamanya lah. Kalau sikit tak memudaratkan, datang kebaikan, buat ubat boleh, banyak haram pasal memudaratkan. Okey, itu sesat, faham. Tapi ini dikecualikan untuk arak, khamr atau apa saja yang sifatnya memabukkan. Sebab dalam proses persoalan arak ada apa-apa yang memabukkan itu, sekalipun seseorang itu mungkin tidak mabuk kerananya, namun hukumnya tetap haram meskipun hanya sedikit sahaja yang diminum. Barak ni mabuk ke tak mabuk tetap haram, dan dia adalah najis berdasarkan pandangan mazhab Syafi'i. Ada orang petikai tak najis, tak najis. Itu mazhab, ada mazhab lain kata tak najis. Mazhab Syafi'i najis. Selesai masalah. Jangan petikai, jangan pelekeh pula orang yang kata najis. Itu mazhab Syafi'i. Kamu siapa nak ambil Imam Syafi'i? Jadi jangan petikai mazhab Syafi'i. Nak ambil mazhab lain ambil, tapi jangan condemn mazhab Syafi'i yang kata arak tu najis. Faham baik. Selesai. Jenis binatang yang ketiga, masuk kita ke kategori ketiga. Pertama saya sebut tadi makdan galian yang ada pokok bumi. Yang kedua tumbuhan. Selesai hukum. Tumbuhan semua halal kecuali yang memudaratkan. Okey, manakah arak-arak sikit ke banyak ke haram belaka. Masuk yang ketiga, haiwan. Ini haiwan. Jenis ini terbahagi kepada dua bahagian, iaitu yang boleh dimakan dan yang tak boleh dimakan. Haiwan ni tuan-tuan tak sama dengan tumbuhan. Tumbuhan halal berlaku, mereka yang memudaratkan. Haiwan tak. Haiwan ada yang halal, ada yang haram. Nampak tak? Itu berdasarkan kepada nas Quran dan juga hadis Nabi. Haiwan khinzir haram, halal ke haram? Haram lah, sepakat ulama. Tak makan katak, biawak haram lah.
Tak. Mana ada yang halal, ada yang haram haiwan baik. Jadi kata kita bahagi kepada dua bahagian, iaitu yang boleh dimakan dan yang tak boleh dimakan. Semua dalil dan kajian yang terperinci boleh disemak di dalam kitab-kitab fiqh. Jadi nak kenal tu kena buka kitab fiqh lah, Imam Syafi'i dan kitab fiqh Imam Ghazali, kitab apa namanya Bimbingan Mukmin ni, dia tak sebut dia rekah saja dia rekah. Jadi hak tu kena belajar dalam bab fiqh, nak kenal apa haiwan yang halal, apa haiwan yang haram. Baik, binatang-binatang yang halal dimakan itu tetap halal apabila cara penyembelihannya dilakukan mengikut syariat yang telah ditentukan serta menjaga syarat-syarat umpamanya yang berkaitan dengan si penyembelih, alat penyembelihan dan tempatnya. Ini semua dijelaskan dalam kitab fiqh. Ada banyak, kena belajar balik kitab fiqh lah. Mana binatang yang halal, mana binatang yang haram. Tak, semua binatang laut, contoh semua binatang laut halal kecuali yang memudaratkan. Faham tak? Semua binatang laut halal. Binatang laut lah, binatang yang tinggal dalam laut tu, yang tinggal dalam air, bukan dua alam tak boleh. Yang satu alam, air, halal berlaku berdasarkan hadis yang sahih. Sahabat Nabi pernah musafir naiki kapal. Bila nak ambil air sembahyang, air yang ada cukup untuk minum dia. Hadis sahih. Jadi kalau ambil air sembahyang pakai air hak nak minum ni, nanti mati kebuluan lah. Tak ada air nak minum, takkan nak main laut masih. Maka sahabat Nabi bila time sembahyang, sahabat pun ambil air sembahyang pakai air laut. Ambil air sembahyang pakai air laut, air masing. Lepas musafir, sahabat pun air. Betul tak betul kita ni? Jumpa Nabi tanya, boleh tak boleh ambil air sembahyang pakai air laut? Faham tak? Ambil air sembahyang pakai air laut. Nabi kata al-hillu tahurun ma'uhu hillu maitatu. Nabi kata air laut tu bersih. Walaupun masing bersih, mandi wajib boleh, ambil sembahyang boleh, tak ada. Bersih, air laut bersih, kata Nabi. Al-hillu maitatu, halal bangkainya. Kalau dia mati bangkai laut, ikan laut tu, kalau mati halal bangkai, halal, tak payah sembelih. Nampak al-hillu maitatu. Maka berdasarkan hadis ni, kalau ikan hak mati pun boleh makan, tak payah sembelih. Maknanya kehidupan laut halal. Kalau dah mati pun halal, kalau belum mati halal makan. Nampak tak? Dengan sebab itu ulama kata semua hidupan laut halal dimakan kecuali yang memudaratkan. Makan ikan buntal boleh. Ikan buntal, tahu ikan buntal? Ada racun tu. Tak, maka tu mati ya, haram jadi. Pasal beracun. Nampak tak? Jadi dengan sebab itu binatang yang tinggal dalam laut halal, melainkan yang memudaratkan, yang beracun jadi. Baik, walau haiwan daratan, haiwan darat ada yang halal, ada yang haram. Haiwan yang jenis muftarish, yang jenis apa namanya liar, harimau, binatang yang menggunakan taring ataupun menggunakan kuku seperti harimau, gajah sebagainya, burung hendang, contoh, haram makan. Tak haram. Binatang yang jenis apa nama khabis, serangga, haram makan. Ini berdasarkan kepada dalil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak tu kena bincang dalam bab fiqh nanti Walau bagaimanapun kata Imam Ghazali, haiwan yang halal dimakan ni bukan terus halal makan. Halal tadi bila disembelih, melainkan ikan tak payah sembelih. Tak, haiwan lain berikan yang belalang kena sembelih. Nabi kata dua bangkai yang halal dimakan. Uhillat lakum maitatani wa damani, dihalalkan kepada kamu dua bangkai, dua darah. Iaitu kata Nabi, bangkai halal ikan dan belalang, as-samak wal jarad. Ikan halal makan, tak payah sembelih. Ni kat pasar Selayar ni, mana ada sembelih? Tak sembelih tu, tak payah tu, tak boleh tu bangkai, pergi cari sendiri. Dan tangkap ikan sebelah, bismillahirrahmanirrahim, sembelih ikan, tak payah, halal.
nampak tak? Ikan dan belalang. Dua darah, limpa dan hati, itu halal lah. Baik. Kemudian kata Imam Al-Ghazali, walau bagaimanapun binatang yang halal ni tuan-tuan, nak dimakan, binatang daratan lah, mesti disembelih. Dan sembelih ada syarat-syarat tersendiri. Saya sebut secara ringkas lah. Tuan-tuan nak mendalam, kena buka, kena belajar bab fiqh pula. Secara ringkasnya, syarat orang yang menyembelih, syarat orang yang menyembelih yang halal dimakan. Yang pertama, orang tu mesti orang Islam. Orang Islam ataupun orang ahli kitab yang berpegang yang kitab original dulu. Lain tak ada dah. Yang halal dimakan tu yang pertama orang Islam. Kalau Ahmad sebelah Cina Ahmad ke acung tu, dia yang kafir dah. Gua sembelih putu orang tu. Dia kata sembelih putu orang mari hak aku putu. Tak sah, haram pasal dia kafir. Nampak tak? Melainkan dia peluk Islam. Sah lah. Tak kira bangsa Cina ke India ke, kalau Islam sah. Bahan tu. Jadi syarat orang yang menyembelih yang pertama mesti orang Islam ataupun ahli kitab yang berpegang dengan kitab original Injil asal-asal ataupun keturunan mereka. Adapun kes-kesin hari ini tak sah makan sembelihan mereka. Mereka bukan ahli kitab. Faham Mereka golongan yang sesat, yang berpegang dengan konsep Trinity tu sesat dah. Ya Allah sebut laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu salasah. Sesungguhnya telah kafir orang yang mengatakan Tuhan tu Trinity, 3 dalam 1. Dah, ni konsep Trinity disebut dalam Al-Quran, konsep yang kafir. Dengan sebab tu pusing hari ni sembelihan mereka haram kita makan. Baik. Yang kedua, syarat yang kedua, yang pertama orang Islam, yang kedua tadi kitabi, ahli kitab, yang mana orang yang berpegang kitab asal bukan kesin pada hari ini. Baik, yang kedua syarat bagi binatang yang disembelih. Binatang hak kena sembelih tu ada syarat dia juga. Iaitulah kata ulama, syarat yang pertama mesti binatang itu masih ada hayat mustaqillah, masih hidup, ada hayat yang masih hidup lah, bukan di hujung nyawa. Faham tu? Maksudnya kalau binatang tu kena langgar kat kereta ke mana ke trailer, lembu dia langgar ke trailer, dah tak menglupa dah, memang nak mati, kita pergi sebelah, tak sah bangkai sebab hayat mustaqil dah tak ada. Nampak tak? Kalau dia masih ada hayat mustaqil, kaki dia putus tapi dia masih hidup, cuma gitu ya, maknanya hayat mustaqil masih ada, kita pun pergi sebelah, sah makan. Syarat dia masih ada kehidupan, bukannya hidup di hujung nyawa. Faham tak? Baik. Yang ketiga, yang syarat itu syarat pertama bagi haiwan. Yang syarat yang kedua bagi haiwan ni, haiwan itu dipotong halkum dan urat mareh. Urat halkum, urat nyawa dan urat makanan. Dua urat tu putus. Ada pun dua urat dajah ini, dua urat sebelah tu, yang tu sunat putus. Yang wajib putus halkum dengan mareh. Faham Satu urat bernafasan, satu urat hak makanan. Hak tu mesti putus baru sah. Tak putus yang tu tak sah. Dua. Baik, yang ketiga kena sembelih tu segera. Kalau sembelih sak sikit pergi makin air pula, sambung lagi tak boleh. Tapi bukanlah seperti mana sebahagian tanggapan orang, tak boleh angkat pisau ni, tak boleh angkat, tak betul. Ada orang tu bila taruh ni terangkat, tak sah, tak betul. Boleh tolak lagi, tak ada masalah. Angkat tak terangkat tak ada masalah. Yang penting segera. Faham tu? Segera putuskan orang halkum dan marah tadi. Tak semestinya terangkat tak ada masalah. Ingat faham. Baik. Yang ketiga, syarat yang ada pada alat sembelih, hendaklah dengan pisau yang tajam. Pisau yang tajam, dan jangan menggunakan kuku ataupun tulang. Pisau tiba kuku ataupun tulang tak boleh. Itu antara sebahagian syarat yang disebut oleh ulama untuk mengesahkan sembelihan haiwan tadi. Sama balik. Jadi binatang yang tidak disembelih menurut aturan syariat agama atau yang mati dengan sendirinya, hukumnya haram dan tidak halal dimakan, melainkan dua bangkai iaitu ikan dan belalang. Wallahu ta'ala alam. Kita baca setakat tu, saya sama sikit isu semasa boleh fasa masa.
Belum syak kan? Belum syak kan? Belum syak kan? Belum. Berapa minit lagi? Berapa minit lagi? Isyak berapa minit lagi? 11 39 saya sambung sikit boleh? Saya sambung sikit azan kita bagi lalu azan kita sambung lepas azan sikit je boleh? Baik hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saya nak sentuh sikit dalam masa yang singkat ini lebih kurang 5 minit boleh? Kita berilah azan beritahu ya. Saya nak sentuh sikit berkaitan dengan isu semasa, berkaitan dengan buruh, isu yang kontroversi. Tahu buruh? Tahu buruh? Buruh makna penderhaka kepada negara, pemberontak. Isu yang kontroversi apabila ada seorang mufti yang mengeluarkan kenyataan. Isu ni jadi politik. Saya bukan nak buat politik, nak olah buat kacamata ilmiah. Faham isu politik saya tak nak ulang, saya nak sentuh soal ilmiah. Betul tak betul penggunaan. Bila ada seorang mufti yang menyebut peserta demonstrasi turun harga pada malam tahun baru ni, kata dia polis patut tangkap sebab mereka buruh halal darah. Mereka tu penderhaka, buruh, pemberontak, halal darah. Kenyataan ni betul ke tak betul kenyataan? Saya mengatakan kenyataan ni kenyataan yang menyeleweng daripada Islam. Dan kenyataan ni walaupun tua seorang mufti bercanggah dengan fatwa ulama yang lebih besar lagi. Malam ni kita nak olah sebuah isu ni sikit dalam masa yang singkat ini. Yang pertama, apa dia buruh? Masa yang ada singkat, saya nak ambil masa lebih 10 minit boleh? Cuma kita berhenti sekejap untuk azan. Yang pertama berkaitan dengan masalah buruh. Siapa dia buruh sebenarnya? Saya telah merujuk kepada beberapa kitab lah, antaranya Fiqhul Islam wa Adillatuh, Fiqh Islam dan dalil-dalilnya, karangan Dr. Wahbah Az-Zuhaili, kitab Fiqh 4 Mazhab. Dalam kitab Qanun Jinayah Syariah, karangan Tuan Haji Sayyid Ibrahim bekas Mufti Sabah pun menyebut tentang buruh. Dalam kitab Fiqh Manhaji pun sebut, dan banyak beberapa kitab yang saya rujuk. Kesimpulan yang saya buat, buruh ini ialah suatu golongan umat Islam yang memberontak terhadap pemerintah Islam. Buruh ni golongan satu kelompok umat Islam yang memberontak terhadap pemerintah Islam. Disebut dalam kitab Kifayatul Akhyar, pemerintah yang adil yang melaksanakan syariat Islam. Nampak tak? Pemerintah yang adil, pemerintah tu bagus, adil, melaksanakan Islam. Tiba-tiba ada lagi golongan yang menentang pemerintahan Islam. Itu dia panggil buruh. Disebut oleh ulama walahum quwwatun wa syaukah. Syarat buruh yang boleh diperangi ini, mereka memiliki kekuatan dan persenjataan. Nampak tak? Satu golongan pemberontak yang memberontak kerajaan Islam, pemerintah Islam yang adil, pemerintah adil dah laksana Islam, tiba-tiba dia berontak lagi. Kemudian mereka ni golongan yang lahum quwwatun wa syaukah, ada kekuatan dan syaukah, kepersenjataan. Saya melihat 4 mazhab, semua 4 mazhab menyebut syarat pemberontak ni yang boleh diperangi ni, pemberontak yang memiliki kekuatan dan persenjataan. 4 mazhab. Sebab itu ulama kata, jumhur ulama termasuk 4 mazhab mensyaratkan pemberontak yang boleh kita perangi ni, oleh pemerintah perangi, pemberontak tu memiliki quwwatun wa syaukah, kekuatan dan persenjataan. Faham daripada definisi ni sudah cukup untuk menyatakan pendemo tu yang minta turun harga barang tu mereka bukan buruh. Mereka ada buruh senjata tak? Mana ada? Tu jumpa longkang tu. Longkang siapa boleh dakwah? Dah orang jumpa senjata parang dan longkang rumah tuan-tuan boleh? Awak ni nak menggunakan kerjaan? Mana boleh macam tu? Melainkan dia orang ramai-ramai bawa parang. Siapa pergi? Ribah habis. Itu lain cerita. Nampak tak? Kita bagi laluan kepada azan. Saya sambung azan sikit.
Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya sambung sikit lagi boleh? Sikit lagi
Baik, jadi saya ulang balik, ia dikatakan tentang buruh itulah sekelompok umat Islam yang memberontak terhadap pemerintah Islam yang adil yang melaksanakan syariat Islam dengan syarat mereka mempunyai kekuatan dan syaukah, persenjataan. Nampak tak? Jadi pandangan yang kata mereka itu mempunyai kekuatan dan persenjataan ini bukan pandangan mazhab Syafi'i saja, pandangan jumhur ulama termasuk 4 mazhab. Tuan-tuan boleh merujuk ke kitab Fiqhul Islam Bandatu. 4 mazhab kata kuwatun wa syaukah, syarat dia mereka ni mempunyai kekuatan dan persenjataan. Malang mufti itu kata tak payah senjata, tak payah kekuatan, kira buah juga. Hujah dia sebab dia berhujah, kata dia kerana Abu Bakar memerangi orang yang bayar zakat, sedangkan mereka bukan apa namanya ada kekuatan pun. Abu Bakar perangi. Nampak tak? Rupa-rupa mufti keliru. Macam mana jadi mufti boleh keliru antara dua isu buruh dan isu murtad. Abu Bakar dia perangi orang yang tak bayar zakat bukan atas nama buruh, atas nama murtad. Sebab ada golongan zaman Abu Bakar ni, bila Nabi wafat dia tak nak bayar zakat. Dia kata zakat Nabi dah wafat, zakat tak wajib. Dia engkar hukum zakat. Engkar hukum zakat tu kafir, murtad. Nampak tak? Usahakan zakat. Kalau sembahyang 5 waktu, tiba-tiba kita kata hak sembahyang wajib 4 waktu je, sebuah tak wajib, kafir tu. Sepakat ulama kata kafir. Nampak tak? Zaman Abu Bakar ada golongan yang enggan membayar zakat dengan alasan tak wajib sebab Nabi dah wafat, Nabi dah mati. Sebab itu Abu Bakar pergi perangi atas nama murtad, bukan buruh. Buruh ni lain, dia penderhaka dan mempunyai kekuatan. Jadi mufti itu keliru antara buruh dan murtad. Nampak tak? 4 mazhab menyebut syarat dia ada kekuatan. Pendapat mufti tadi telah bercanggah dengan 4 mazhab. Tak tahu dia pendapat mana. Saya tak jumpa lagi pendapat yang kata boleh ada kekuatan. Yang saya baca ni semua sebut ada kuah, ada kekuatan, syaukah, 4 mazhab. Nampak tak? Dengan sebab itu kita menegaskan pendemo untuk turun harga barang ni mereka bukan buruh. Tak? Dan pandangan mufti itu, pandangan itu telah tersasar, telah menyimpang daripada Islam sendiri. Dalil dia bukan buruh, apa hukum demonstrasi? Boleh ke tak boleh kita menganggap demo itu sebagai pemberontak? Perbuatan demo itu berontak, halal ke haram? Demo sendiri. Fatwa Dr. Yusuf Qadawi, buku fatwa panjang. Buku fatwa ni saya nak baca tak sempat, masa singkat. Ini fatwa Syekh Qadawi jilid yang keempat. Dan saya juga merujuk fatwa daripada Darul Ifta, satu-satu institusi rasmi fatwa University Azhar Mesir. Fatwa Azhar pun buku yang sama. Kesimpulan yang kita boleh buat, demonstrasi ni tuan-tuan harus pada pandangan ulama besar Syekh Qadawi, termasuk juga Azhar, Universiti Azhar Mesir. Mari fatwa Universiti Azhar Mesir harus dengan syarat tujuan demo tu tujuan yang betul, yang dibenarkan oleh syariat. Yang kedua, demo yang aman, tanpa melakukan kerosakan harta benda dan kekacauan. Ada 2 perkara ni harus. Dan malam tahun baru tak ada orang mati tu, ada orang basah tak ada. Dan macam mana dikatakan menunggu kerajaan? Lepas pada malam-malam tu ada tak kerjaan di beritahu lain? Tak juga, maknanya dakwaan palsu semata-mata. Jelas sekali patutnya putih itu tarik balik pasal dah confirm bukan menunggu kerjaan, confirm. Nampak tak? Baik, jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syekh Qadawi baik, Azhar baik memfatwakan harus demonstrasi dengan syarat yang saya sebut. Saya nak baca sebahagian daripada pandangan kata Syekh Qadawi. Saya baca sikit hujah dia lain kali baca bincang. Tak sempat nak bincang hari ini, masa kita sempit. Saya nak baca sedikit tentang Syekh Qadawi berkaitan dengan demonstrasi. Kata Syekh Qadawi, wa kazalika hadhihi al-musirat wa at-tadhahurat in kana khurujuha li tahqiq al-maqsad al-mashru'. Begitu juga demonstrasi ini sekiranya keluar berdemo untuk mencapai matlamat yang dibenarkan oleh syarak, ka'an tunadi bi tahqiq syariah, seumpama mengajak supaya melaksanakan hukum syariah, atau bitulaki sirah mu'taqirin dan dari hakiki, atau demo untuk membebaskan orang yang ditawan yang tak bersalah.
tak semata-mata tomah saja, atau biiqafil muhakamat al-ashariyah, ataupun demo untuk menghentikan undang-undang ketenteraan yang zalim, atau biilgha'i hadith tawari allati tu'til hukam sultan mutlaqah, atau demo untuk membatalkan undang-undang darurat yang memberi kuasa yang kuasa mutlak kepada pemerintah melakukan sebenarnya, atau bitahqiqi maqadibi amatin linnas, atau demo untuk mencapai tuntutan keperluan umum orang ramai. Demo untuk mencapai tuntutan keperluan orang ramai. Orang ramai pasal orang ramai tak dapat apa yang dia nak ni, kali pemerintah tak bagi. Contohnya mislu tawfilu khubsi, seumpama mencukupkan roti naik harga, suruh minta turun harga roti, itu bahkan asasi tu. Tak, awzi ataupun minyak, aw suka ataupun gula atau obat, wa awal ataupun lain-lain tujuan yang tidak diragukan lagi tentang keharusannya, fa mislu hadza la yatabu faqihun fi jawazi. Tujuan seumpama ini tidak ada seorang alim pun yang ragu-ragu tentang keharusannya, kata Syekh Qadawi. Nampak tak tuan-tuan? Kalau Syekh Qadawi kata boleh demo dengan tadilah dengan syarat demo yang betul, yang tujuan yang baik, kemudian demi aman. Kalau Syekh Qadawi kata boleh, Azhar kata boleh, adakah boleh kita menghukumkan orang demo sebagai haram dan murah, bunuh-bunuh, halal darah? Nampak tak? Makna kan bunuh-bunuh, makna demo-demo, bukan demo, walaupun kita tembak peng, mati begitu, halal. Asal mesti halal darah. Apa tak? Mana yang kuat fatwa ulama besar ni yang seorang mufti tu. Tuan-tuan buat apa nanti? Kalau pun kita tak nak terima fatwa, tak nak terima fatwa ni, fatwa Syekh Qadawi ke fatwa Azhar ke, tak nak pakai, nak ada haram juga, okey tak apalah. Kalau pun kita tak nak terima fatwa yang mengharamkan demo ni, ataupun kita kata demo tu ada kekacauan, maka perlu diharamkan. Contoh, baik, patutkah kita berhukum halal darah orang yang semata-mata keluar akas spanduk tu minta turun harga? Patutkah berhukum halal darah? Tak boleh bunuh, hukum bunuh orang macam tu? Apatah lagi tiba-tiba ni hukum Islam, zalim ni Islam, orang demo membunuh, hanya merosakkan imej Islam saja. Itu bukan hukum Islam, tuan-tuan, itu hukum peribadi orang tu. Nampak tak? Nampak kasar sikit tak? Kasar pasal benda ni bercarah dengan fatwa besar. Tak, fatwa besar ni bukan fatwa saya, Syekh. Saya hanya posmen menyampaikan fatwa Syekh Qadawi, fatwa Azhar sendiri. Tuan-tuan, siapa yang nak boleh wujud dalam nama Azhar pun ada online. Tak, Darul Ifta, ini apa nama fatwa muzaharah, keluar fatwa daripada Azhar tentang demokrasi. Pokoknya harus apabila ulama yang betul dan dilaksanakan secara betul dengan aman, tanpa ada kerosakan harta dan sebagainya. Jadi kesimpulan yang kita boleh buat tuan-tuan sini, nak menghalalkan darah orang yang demo suatu jenayah yang besar, suatu perintah yang bercarah dengan Islam. Perbuatan tersebut sepatutnya ditarik balik. Apatah lagi menghalalkan darah, ditumpahkan darah sewenang-wenangnya. Sedangkan dalam hadis Imam Muslim, Nabi bersabda, la yahillu damu mri'in muslimin illa min thalathin, tidak halal darah orang Islam untuk ditumpahkan, untuk dibunuh, melainkan 3 perkara, 3 golongan. Yang pertama qisas, orang yang bunuh orang, pemerintah membunuh dia, ada nama qisas. Yang kedua as-sayduz zani, orang yang berzina yang dah berkahwin, pemerintah halal bunuh dia pasal hukum bejam. Yang ketiga tariku lidini farqu jamaah, orang yang murtad, yang meninggalkan agama, halal darah dia. 3 golongan ni terang-terang disebut oleh Nabi. Adapun demo tiba-tiba menghalalkan darah, suatu jenayah yang berat, hukum yang zalim. Faham eh? Wallahu ta'ala alam. Setakat ni saja. Silakan. Golongan Syiah. Ya. Golongan Syiah eh? Okey. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Soalan yang terakhir kita masa kita jawab beliau ni tentang Syiah, penyelewengan golongan Syiah ya. Baik, fatwa daripada ulama-ulama besar sebagai contoh Syekh Atiyah Saqar, ketua Lajnah Fatwa Universiti Azhar Mesir. Dalam kitab fatwanya jilid yang pertama
Ahsanul Kalam fil Fatawa wal Ahkam. Dia menyebut tentang Syiah. Kata dia Syiah ni ada banyak golongan. Yang paling masyhur 5 golongan. Yang paling masyhur yang masih ada hari ni. Dalam banyak Syiah ni, satu Syiah yang kita boleh bertoleransi, satu Syiah yang betul, Syiah Zaidiyah. Hakikat dia ahli sunnah, cuma dia panggil Syiah sebab dia pendukung kepada keluarga keluarga Sayyidina Ali. Dan Syiah Zaidiyah ni, Syiah Zaidiyah akidah dia kata Syiah Tiasaqar, akidah dia macam kita, sama ni kita, cuma beza sikit. Dia melebihkan Ali daripada sahabat yang lain. Pun begitu, dia tetap mengikrar sahabat-sahabat Nabi. Ni Syiah Zaidiyah. Golongan Syiah datang jumpa dia, Syiah Imam Yahlal jumpa dia, jumpa ulama besar dia, Zaid ni, Imam Zaid. Jumpa dia, Imam, apa pendapat Imam tentang Abu Bakar Umar? Syiah mengharapkan supaya Zaid ni, Imam Zaid ni mengkritik Abu Bakar Umar. Tiba-tiba dia kata Abu Bakar Umar orang yang hebat, sahabat Nabi yang baik-baik. Akhirnya Syiah marah kat dia, Syiah asing tolak dia. Jadi pengikut dia ni Syiah Zaidiyah. Akidah dia sama kita, kata Syekh Tiasaqar. Cuma bezanya dia melebihkan Ali. Dia kata Ali lebih utama menjadi khalifah daripada sahabat lain. Tetapi tak salah, Abu Bakar ambil dulu, lepas Abu Bakar Umar, lepas tu Osman, kemudian Ali, tak salah. Abu Bakar semua tu sahabat-sahabat yang baik-baik dah tu. Ni Syiah Zaidiyah. Syiah ni fatwa negara kita dulu, suatu ketika dulu pernah membenarkan Syiah Zaidiyah diamalkan di Malaysia. Suatu ketika dulu. Malamnya Syiah Zaidiyah tak ada di Malaysia kita ni. Yang menebar Syiah Imamiyah. Akhirnya tahun tak silap saya 1994, tak silap saya, fatwa kebangsaan telah memutuskan semua Syiah tak dibenarkan diamal, melainkan Ahlu Sunnah saja, disebabkan Syiah yang tersebar hari ini Syiah hak lain-lain termasuk Imamiyah. Baik, ada pun Syiah hak lain-lain. Dah, khasnya Syiah Imamiyah. Syiah Imamiyah, Syiah yang majoriti dalam dunia hari ini, Syiah majoriti Syiah Imamiyah yang menguasai zahiran hari ini, itu Syiah Imamiyah tu. Yang ni confirm sesat. Pasal apa tuan-tuan? Antara kesesatan yang nyata sebagaimana yang disebut oleh Syiah Tiasaqar ni dalam masalah Al-Quran. Dia kata Al-Quran yang ada hari ini tidak sempurna, bahkan menyeleweng. Ini bukan dakwaan ulama ahli sunnah, bukan. Ulama ahli sunnah baca kitab yang ditulis oleh imam-imam mereka, oleh pemimpin imam ketua ulama-ulama mereka. Antara yang kitab yang paling muktabah dalam pegangan Syiah ni, kitab Usulul Kafi. Kitab ni kitab muktabah. Kalau kita hadis Imam Muslim, Imam Bukhari, Imam Muslim dalam kita, dalam kitab Usulul Kafi disebut Al-Quran hari ini seleweng. Ayat Quran yang sebenarnya yang diturunkan kepada Nabi berjumlah 17,000 ayat. Ada berapa ribu ayat ini? 6,900 lebih lah. 6,900 lebih tu. Ini pendapat yang ada hari ini. Syiah kata sebenarnya 17,000. Berapa ribu tak ada? 6, 12, 17 lebih separuh. Mana pergi separuh tu? Abu Bakar, Umar, Ali, ni sahabat-sahabat hak munafik ni. Sahabat ni yang buat ayat-ayat yang berkaitan dengan Ali, dengan zuriat dia. Ni tuan-tuan, awal-awal lagi Syiah sesat apabila dia mengatakan Quran ada ni tak seleweng. Malah dia pun petik dalam kitab mereka, contoh dia buat contoh dalam kitab mereka disebut antara ayat yang menyeleweng, ayat yang berbunyi walaqad ahidna ila adama min qablu fanasiya wa lam najid lahu azma. Kami telah berjanji kepada Adam sebelumnya. Dah. Jadi apa? Janji jangan makan buah khuldi ni. Bukan buah khuldi, buah pokok larangan. Dah. Khuldi tu kita tak nama. Allah tak letak nama pun. Buah pokok larangan ni. Fanasya, Adam terlupa. Walam najid lahu azmah, kami tak dapati Adam bukan benar-benar nak melakukannya. Syiah kata ayat ni seleweng. Ayat yang betul sebenarnya berbunyi walaqad ahidna ila adama min qablu fi Muhammadin. Kami telah berjanji kepada Adam sebelumnya tentang Muhammad wa Ali wa Fatimah wa Hasan wa Husain wa zuriyatihim. Hati disebut ayat ni. Quran tu. Fanasi Adam terlupa. Apa dah? Ayat Quran tu dia boleh ikut tambah tu. Bayangkan tuan-tuan kesesatan Syiah. Malahan Syiah Imamiyah berkata
Al-Quran yang sebenarnya dalam kitab mereka Anwarul Nu'maniyah, kitab besar dalam pegangan Syiah, kitab yang berjudul Anwarul Nu'maniyah. Dia sebut Al-Quran yang sebenar akan turun akhir zaman. Dia mendatangkan satu cerita antara cerita disebut konon-kononnya selepas Nabi wafat, Ali jumpa dengan sahabat Nabi yang lain. Ali jumpa Umar, yang ni dia kitab Al-Quran, aku telah kumpulkan kitab Al-Quran sebagaimana yang diturunkan oleh Allah. Jawab Umar, kami tak perlu pada kamu, kepada kitab kami. Piyah konon-konon Umar kata macam tu. Ali jawab, kamu tak akan kamu dan siapa-siapa pun lepas pada ni tak akan jumpa lagi Quran sehingga akan datang cucu aku dan Imam Mahdi akhir zaman. Ini riwayat palsu yang direka-reka oleh golongan Syiah. Maka Syiah beranggapan Quran tuan-tuan hari ini semuanya menerik, tak komplit. Mana Syekh Quran hak betul? Quran hak betul akhir zaman nanti akan lahir. Siapa dia? Imam Mahdi yang akan membawa Quran yang betul. Ini baru bab Quran saja. Kata Syekh Antiasakar, di Iran ada satu Quran versi Iran, ada satu surah yang tak ada kita, surah wilayah kewalian Ali. Ditambah lagi surah Al-Quran tuan-tuan. Bagaimana Syiah boleh mulai reka ayat Quran baru? Nampak tak? Bab Quran saja dah fail dah, apatah lagi dia mengkafirkan sahabat-sahabat Nabi hak lain, Abu Bakar, Umar, hadis dia kafirkan. Banyak perkara lagi yang nak dibicarakan. Malam ini cukup saya membicarakan satu saja, iaitu Syiah Imam yang telah menyering sesat dalam bab Quran. Dia dah sesat. Macam mana kita kata dia betul? Nampak tak? Cuma hari ni tuan-tuan, boleh kat kita bunuh dia? Hatu tu tuan-tuan bukan urusan kita. Cuma kalau dia murtad atas nama murtad boleh bunuh. Kalau betul dia kata, tapi kita nak kata Syiah berbunuh umum tak boleh, pasal ada Syiah betul seperti Syiah Imam Zaidiyah tadi. Ada Syiah betul seperti Syiah Zaidiyah tadi. Jadi kita nak kata Syiah sesat betul, hak Zaidiyah betul, hak lain-lain itu yang sesat, terutama Imamiyah. Faham ya? Wallahu ta'ala alam. Setakat ini saja pada malam ini. Saya maafkan lebih masa. Mudah-mudahan kalau ada soalan kita bincang kali bukan nak buka soalan, takut terlewat. Aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la hawlana shaqiyyan wa la matrudan wa la mahruma. Allahumma faqqihna fid din wa allimna at-ta'wil. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allah